السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده رسوله، وبعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan dan pada hari yang penuh barakah ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mentaati segala titah perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan hidup sama ada di dunia maupun di akhirat tiadalah lainnya melainkan ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah setiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, kehidupan dunia berkait rapat dengan akhirat. Jika ada manusia yang cuba memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat, maka pastinya dia akan hidup dengan mengikut kehendak hawa nafsunya. Hal ini kerana dia merasakan semua yang ada di tangannya adalah miliknya secara mutlak, sama ada kuasa, harta, kecantikan dan sebagainya, tanpa dia memikirkan soal balasan di akhirat sana. Sedangkan kesemuanya itu adalah pinjaman sementara dari Allah Subhanahu wa taala. Kesemua nikmat itu akan disoal kembali di akhirat, sebagaimana yang dipesankan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang bermaksud kita semua pasti akan disoal tentang umur kita, di manakah dihabiskan, tentang tubuh badan kita, bagaimanakah dan untuk apakah kita menggunakannya, tentang harta kita, dari mana kita perolehi dan ke mana pula kita membelanjakannya, dan tentang ilmu kita, adakah kita telah beramal dengan ilmu yang kita pelajari ataupun sebaliknya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, menyedari bahawa kehidupan dunia ini tidak akan kekal, malah pasti akan menemui saat-saat kematian, maka sepatutnya peringatan ini mengetuk setiap pintu hati kita semua supaya segera kembali bertaubat kepada Allah, menjauhi dosa dan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh dalam menambah bekalan pahala ke negeri akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-133, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bandingan seluas
segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, peringatan demi peringatan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk menyedarkan kita. Di antara bentuk peringatan dan amaran dari Allah ialah kematian yang berlaku di sekeliling kita daripada kalangan sanak saudara dan sahabat handai kita. Sudah pasti kita adalah calon kematian seterusnya, hanya menunggu saat tibanya giliran malaikat Israel menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa kita pula. Seandainya kita sentiasa memperingatkan diri kita tentang kematian yang dijanjikan ini, nescaya kita akan sentiasa dalam keadaan bersiap sedia dengan bekalan pahala dan kebajikan. Hanya amal ibadah menanti saat malaikat Israel menjemput kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di antara punca manusia mudah dilalaikan oleh kehidupan dunia ialah panjangnya angan-angan, iaitu dia merasakan bahawa dia akan hidup lama lagi di dunia ini. Maka dia tidak berebut-rebut untuk melakukan amal kebajikan dan tidak bersegera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh panjang angan-angan ialah apabila masuk waktu solat, maka dia tidak bersegera untuk mendirikan solat tersebut. Bahkan kadang-kadang ditangguhkan solat itu sehingga ke penghujung waktu kerana pada sangkaan dia akan hidup lebih lama lagi. Sedangkan kematian boleh datang pada bila-bila masa sahaja. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak sempat untuk beramal ibadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi yakhtalifun. Yang bermaksud, oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, yakni beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jualah tempat kembalinya kamu semua. Maka ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, Marilah sama-sama kita sedarkan diri kita semua. Hadirkanlah diri kita ke majlis-majlis ilmu, tidak kira di mana sahaja. Tambahlah ilmu agama di dalam dada kita. Perbetulkanlah amal ibadah kita yang selama ini mungkin ada yang tak betul. Peruntukkanlah masa kita untuk hadirkan diri ke masjid dan surau, untuk bersolat berjemaah, mengikuti majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Tingkatkanlah dan perbanyakkanlah amalan kita sebagai bekalan menghadapi saat kematian yang boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Akan tiba masanya kita akan dilamar oleh malaikat maut, dinikahi dengan kematian, bercerai dengan dunia yang selalu kita kejar. Ingatlah bahawasanya kematian akan datang tanpa kita undang. Sejauh apapun kita melangkah, garis akhirnya adalah tetap menemui kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang-kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah-olah kita akan memilikinya selama-lamanya. Keberadaan kita fana. Abadi kita bukannya di dunia, namun lagi kita memperlakukan dunia seakan-akan ia telah memberikan kita segala-galanya.
Kita bersenang-senang di dunia menciptakan angan-angan yang begitu panjang hingga kita lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian. Lagi-lagi, kabar kematian sampai kepada kita memperkuatkan fakta bahawa usia belum tentu sampai ke hari tua. Janganlah kira nanti sakit baru mati. Sebab banyak pula orang yang tidur namun akhirnya tak bangun-bangun lagi. Janganlah ditangisi mereka yang telah sampai waktunya. Tangisilah diri kita sendiri yang tak pernah mengambil pelajaran dan sibuk berangan-angan seolah-olah usia kita masih teramat panjang lagi. Kita terlalu memandang berat tentang hal kehidupan, tetapi sering memandang ringan akan hal kematian. Sedangkan dunia ini sering memalingkan wajahnya meninggalkan kita. Dan akhirat pula sedang setia memerhati kepulangan kita. Itulah kita. Kita tak nak sedar sendiri sebelum disedarkan. Kita tak nak bangun sendiri sebelum dikejutkan. Akhirnya kita terkejut selepas mata kita sudah pun tertutup buat selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa taradduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu juga. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia Allah memberitahu kepada kamu akan apa yang telah kamu kerjakan ketika hidup kamu di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللقي وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان Badli Shah وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma wafi'hum lissadad wa aslih bihumul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khayra zat innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis salah